Dan kalau kita nak senaraikan, kalau kita nak senaraikan daripada kurun yang kedua sehingga kurun yang ke-14, ataupun kurun yang ke-15 kita hari ini, maka sebenarnya kita akan dapati ada lebih daripada 800 judul kitab yang dikaitkan dengan ilmu waqaf dan ibtidah. Subhanallah, ini satu uh, fakta yang menunjukkan secara jelas kepada kita betapa para ulama yang dahulunya sehinggalah kini sangat-sangat memberi perhatian terhadap ilmu ini, kerana mereka tahu dan mereka lihat bahawa ilmu ini adalah salah satu daripada ilmu yang perlu diwarisi dan perlu dijaga dengan baik. Kerana ilmu waqaf dan ibtidak ini bukan hanya semata-mata berhenti bacaan dan mula bacaan. Itu secara zahir, secara zahirnya memang itulah yang kita nampak. Nak berhenti, nak mula kat mana? Berhenti, nak mula kat mana? Itu secara zahir. Tapi hakikatnya, dia bukan sekadar itu sahaja. Tapi lebih daripada itu, bahawasanya nak bagi tahu kepada kita bahawa berhenti seseorang qari, seseorang guru Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran pada mana-mana ayat Al-Quran, berhenti mereka dengan ilmu. Bermakna mereka tahu bahawa kalau berhenti kat sini, maka makna ayat akan jadi begini. Dan kalau berhenti di sini, makna ayat akan berubah jadi begini. Dan kalau mula di sini, dia akan memberi makna yang begini. Dan kalau mula di situ, dia akan memberi makna yang begitu. So, secara zahir kita lihat mereka berhenti dan mereka memulakan bacaan, tetapi secara hakikatnya, orang yang sangat menjaga tentang aspek ini adalah orang yang memahami benar tentang ayat-ayat yang mereka baca. Dan itulah objektif daripada ilmu waqaf dan ibtidak ini sebenarnya, untuk kita tahu dan kita dalami dengan baik. Kerana itulah ilmu waqaf dan ibtidak ini dia sangat berkait rapat dengan ilmu tafsir. Dan kebanyakan daripada huraian ataupun daripada perbincangan ilmu waqaf dan ibtidak ini juga boleh kita dapati daripada ulama-ulama tafsir sebenarnya. Kerana mereka sangat menjaga tentang aspek ini, kerana ia memberi kesan kepada penafsiran mana-mana ayat Al-Quran. Yang ini kita tak boleh nafikan. Kerana itulah kita jangan melihat sekadar waqaf begitu dan waqaf begini secara zahirnya. Akan tetapi jauh daripada itu, kita nak melihat kenapa waqaf di sini, kenapa waqaf di situ. Dan apa kaitannya dengan makna ayat. Di situ. Di situ kita nak pergi. Jadi bagi orang yang ada pengetahuan tentang bahasa Arab, maka ia tidak mempunyai masalah. Tapi bagi orang awam yang memang tidak ada basic dalam bahasa Arab, maka yang ini saya nasihatkan untuk mereka pergi bertalaki dengan guru-guru yang mursyid yang boleh menunjuk ajarkan kepada mereka implikasi daripada setiap waqaf-waqaf yang dilakukan dalam bacaan Al-Quran. Kerana insya-Allah guru-guru yang mursyid ini akan memberitahulah kepada kita secara detailnya kenapa waqaf di sini tak boleh dan kenapa waqaf di sini boleh, dan kalau waqaf di sini berubah maknanya kepada makna yang begini dan begitu dan sebagainya. So sebab itulah orang awam ini memang saya syorkan daripada dulu lagi sehingga kini untuk turun bertalaki dengan guru, bukan sahaja aspek tajwid, dengung panjang, isti'la, istifal dan sebagainya sahaja, tapi tengok juga pada waqaf dan ibtidak ini. Kerana aspek ini sangat jarang diberi penekanan oleh mana-mana guru sekalipun. Maksudnya tidak diberatkan sangat aspek ini. Jadi saya sangat mengharapkanlah supaya kita upgrade kita punya ilmu kita berkenaan dengan waqaf dan ibtidak. Dan waqaf dan ibtidak ini sebenarnya satu ilmu yang begitu luas, yang kita katakan kalau kita bincang tak akan habis. Kerana itulah lahirnya 800 judul ini. Kerana orang ini berpandangan begini, orang itu berpandangan begitu dan sebagainya, hasil daripada pemahaman dan kefahaman mereka tentang ilmu tata bahasa Arab yang begitu luas perbincangannya, yang begitu luas takwilan-takwilan yang ada padanya. So daripada situlah ulama berkhilaf
Dan khilaf-khilaf ini sebenarnya dia tidaklah memberi makna bahawa yang ini salah, yang ini betul. Tidak. Tapi dia memberi makna bahawa kita nak menggunakan hujah begini pun boleh dengan sebab begini. Dan kalau kita nak menggunakan hujah begini pun boleh dengan sebab begini, asalkan ianya didasari oleh ilmu yang sahih daripada bahasa Arab yang fasih.